السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، 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 أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، 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 أستغفر
أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua dengan nikmat kehidupan. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat umur kita berada di dalam bulan Rajab. Moga-moga diberkati oleh Allah padanya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan peluang dan juga ruang kepada kita untuk meneruskan kehidupan bertemu dengan bulan Sya'ban dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penuh ketaatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kurang lebih sebulan lebih sahaja lagi jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Baqarah: Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk bertemu dengan dan berada di dalam bulan Ramadan secara keseluruhan. Bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Al-Quran pada. Di antara peranan ataupun fungsi Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, menjadi pedoman bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seluruh isi kandungan Al-Quran tersebut menjadi keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan bagi manusia untuk membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan, membezakan di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan Allah, membezakan di antara perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut Al-Quran Al-Karim, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ianya adalah sebuah bacaan yang tidak dapat dipisahkan dengan diri kita sebagai umat Islam. Cuma sebagai muhasabah kita,
bagaimanakah kita dengan Al-Quran tersebut? Bila sebut berkaitan dengan Al-Quran Karim ini terlalu banyak kelebihannya yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Sebahagian daripada kelebihan Al-Quran, Nabi anjurkan kepada kita untuk senantiasa baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran sebaik-baiknya secara keseluruhan. Kalau kata tidak ada kemampuan untuk secara keseluruhan, melazimi surah-surah yang sudah kita biasa kita baca di dalam kehidupan seharian kita. Contohnya yang dilazimi di dalam masyarakat kita membaca surah Yasin, di antara lain membaca surah Al-Kahfi, di antara lain surah Al-Mulki, di antara lain surah Al-Waqi'ah dan surah-surah lain. Itu juga termasuk sebahagian daripada golongan yang mengambil pengajaran daripada apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang Nabi suruh kepada kita Iqra'ul Quran, Nabi suruh kita baca Al-Quran. Sekalipun kita baca satu surah yang pendek, maka ianya daripada Al-Quran Karim, maka termasuk kita dalam golongan yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan Nabi nyatakan kelebihan bila mana kita membaca Al-Quran tersebut. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dia akan datang semula pada hari kiamat kelak, syafi'an li ashabi. Dia akan menolong dan membantu bagi orang yang membaca akannya. Cuma muhasabah yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana kita dengan Al-Quran, bagaimana konsistennya kita bersama dengan Al-Quran. Adakah sekadar kita menunggu bulan Ramadan baru dekat kita dengan Al-Quran Karim? Sebab ini juga sebahagian daripada kelaziman di dalam masyarakat kita. Bila datang bulan Ramadan, baru dekat kita dengan Al-Quran Karim. Bukan menjadi satu kesalahan. Cuma adakah Al-Quran itu kita tatap dia, kita hadap dia hanya pada waktu tertentu dan pada masa tertentu. Padahal Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan fungsi dia, peranan dia adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman di dalam kehidupan seharian kita. Cuma sebagai peringatan untuk diri saya dan kita semua, jadikan nikmat dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur kita berada di dalam bulan Rajab dan akan bertemu dengan bulan Sya'ban untuk kita mempertingkatkan daripada segi kualiti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim dan juga daripada segi perbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Kalau kita lihat bagaimana keadaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap hari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membaca Al-Quran sekali khatam setiap hari. Imam Syafi'i khatam Al-Quran setiap hari sekali. Tetapi bila mana datang bulan Ramadan Al-Mubarak, Imam Syafi'i akan khatam Al-Quran sehari 2 kali. Subhanallah. Mungkin keadaan kita termasuklah pada diri saya sendiri tidak ada kemampuan tersebut. Apatah lagi kita berada pada suasana yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Di antara contohnya, terkadang kita direkakan dengan teknologi yang ada. Banyak masa kita dengan Facebook, dengan WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita direkakan dengan perkara tersebut sehingga kita lupa untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni membaca Al-Quran Karim. Beralasan kita untuk membaca Al-Quran Karim, ini adalah satu perkara yang amat merugikan kita. Kalau kita dengan perkara-perkara dunia tadi banyak masa kita, tapi kalau dengan Al-Quran kita beralasan, adalah satu perkara yang amat merugikan.
Sebab itu di antara doa Nabi SAW untuk kita sebagai umat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah sekalian umatku, siapa kita mudah-mudahan, fi bukuriha, yang memulakan pada awal paginya dengan amalan-amalan kebaikan. Sebab itu lazimi di dalam kehidupan seharian kita pada awal pagi terutamanya menatap ayat-ayat suci Al-Quran Karim, melihat pada Al-Quran Karim dan membaca akan Al-Quran Karim. Sebab terkadang daripada kalangan kita dia merasakan satu kerugian besar kalau dalam satu hari yang dilalui dia tidak dapat menatap surat khabar, ataupun dia tak tahu berkaitan dengan perkembangan yang berlaku di sekitarnya, tapi dia tidak pernah merasakan satu kerugian besar kalau dalam satu hari dia tidak membaca Al-Quran. Bukan salah kalau kita nak baca surat khabar ataupun menggunakan teknologi yang ada sekarang. Surat khabar tu jarang-jarang dibeli lah. Orang nak tengok berita sekarang tengok dalam handphone mudah. Tapi dengan teknologi yang sama juga ada apps Al-Quran. Apa lagi alasan kita kalau dulu kita beralasan payah Al-Quran ada di masjid ataupun di rumah kita, kat luar payah nak bawa Al-Quran. Dalam handphone kita boleh ada Al-Quran. Berita boleh kita baca, tapi mengapa tidak ada masa kita dengan Al-Quran? Itu sebahagian daripada ujian yang ada pada kita, termasuklah pada diri saya sendiri yang kita sebutkan tadi. Sebab itu bagaimana keadaan ulama-ulama terdahulu, mereka disibukkan dengan Al-Quran Karim, penuh masa mereka dengan Al-Quran Karim. Sehari sekali khatam Al-Quran. Kita kadang-kadang setahun pun payah nak khatam Al-Quran. Ataupun mungkin ada sebahagian daripada kalangan kita bulan Ramadan baru nak khatam Al-Quran, bulan lain wallahu a'lam. Muhasabah kita bersama. Bila sebut berkaitan dengan kelebihan Al-Quran Karim ini terlalu banyak. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, afdalu ibadati ummati qira'atul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran Karim. Nabi sebut sebaik-baik ibadah, afdalu ibadah, sebaik-baik ibadah bila mana kita baca Al-Quran Karim. Sebab itu usahakan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita meningkatkan kualiti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Apatah lagi kita nak bertemu dengan bulan Ramadan, panjang umur kita bertemu dengan bulan Ramadan dan ambil peluang kemuliaan bulan tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran padanya. Yakni kita lipat kali gandakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim pada bulan Ramadan. Walaupun kemampuan kita tidak seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, yang diamalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bulan lain setiap hari sekali khatam, datang bulan Ramadan sehari 2 kali khatam Al-Quran. Maknanya masa yang dilalui dipenuhi dengan menatap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita bagaimana? Adakah banyak kita dengan Al-Quran Karim ataupun sebaliknya? Segala persoalan tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saya dan kita semua. Kemanakah digunakan nikmat umur yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita? Adakah banyak kepada perkara-perkara ketaatan ataupun sebaliknya? Adakah perkara-perkara yang dipenuhi dengan kebaikan ataupun sebaliknya? Dengan amal soleh ataupun sebaliknya? Mudah-mudahan bila mana kita melazimi di dalam kehidupan seharian kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim, ada dalil ataupun ada hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak
Ya Allah, aku gunakan nikmat umur yang dianugerahkan oleh-Mu ya Allah untuk membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Al-Quran ni tuan-tuan, bukan sekadar baca sahaja dapat pahala. Al-Quran ni kita dengar saja pun dapat pahala. Sebab tu, sekali pun kita tak boleh baca Al-Quran, jangan kita mengasingkan diri daripada kumpulan-kumpulan yang membaca Al-Quran kali. Contoh kebiasaannya dalam masyarakat kita, bila datang bulan Ramadan akan ada tadarus Al-Quran, diwujudkan kumpulan-kumpulan kecil membaca Al-Quran kali. Jangan kita mengasingkan diri, ataupun kita tidak mengambil bahagian daripada kumpulan tadarus tersebut. Sepatutnya bukan tunggu bulan Ramadan saja, bermula daripada sekarang. Sebab sekarang ni adalah sebagai bulan untuk memotivasikan diri kita melazimi dengan ibadat-ibadat khusus. Yang fardu itu sudah tentulah, bukan kata bulan Ramadan sahaja. Yang fardu, solat fardunya, menuntut ilmunya. Menuntut ilmu itu fardu. Terutamanya berkaitan dengan ilmu fardu ain. Bila mana kita nak menghadapi bulan Ramadan, di sana ada satu kefarduan daripada Allah, iaitu kefarduan berpuasa. Jadi persiapkan diri kita ilmu berkaitan dengan puasa. Walaupun sebelum ni dalam 9 bulan kita tak ambil tahu pasal puasa, tapi bulan Rejab, bulan Syaban ini persiapkan diri kita dengan perkara-perkara yang berkait dengan puasa Ramadan, supaya puasa kita itu dinilai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, kerja yang baik. Bila sebut amal soleh ini, tuan-tuan, syaratnya mesti ada dua. Yang pertama, mestilah amal yang kita kerjakan itu bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Al-Karim ada perintah daripada Allah untuk kita berpuasa. Cuma cara pelaksanaannya bagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara praktikalnya dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disarankan kepada kita untuk memahami dengan sebaiknya perkara-perkara berkait dengan puasa tersebut. Bermula daripada bulan Rejab. Saya mahu balik kalau kata dalam laman web ada macam bayar dinas ni, ya, yang dikeluarkan oleh Datuk Zulkifli Al-Bakri contohnya, ya, ataupun di masjid-masjid surau-surau pun sekarang ni telah dibuat ulang kaji berkaitan dengan ibadat puasa yang berkualiti. Sebab kita nak amalan kita itu dikira sebagai amal soleh. Dan yang kedua, syaratnya mestilah ikhlas lillahi ta'ala. Dalam bab puasa ni tak boleh siapa-siapa nak declare puasa dia paling ikhlas, sebab semua orang puasa. Dia dalam bab amal fardu ini tidak ada orang yang boleh kata dia yang paling baik, sebab semua orang kena buat. Kelebihan bila mana kita buat pada amal-amal sunnah. Amal sunnah ini, inilah kelebihan yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam solat fardu, semua orang wajib solat. Tak solat berdosa. Jadi martabat dia beza pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana digandakan dengan solat-solat sunnah. Datang bulan Ramadan nanti ada pula solat sunat tarawih yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadi bila sebut solat sunat, pastikan kita memahami dengan baik cara pelaksanaan solat tersebut. Maknanya daripada segi rukunnya, pastikan kita hafal dengan sempurna. Bukan kata solat sunat maknanya buat sambil lewa pun takut. Tidak. Tetap diambil kira daripada segi cara pelaksanaan, termasuklah rukun-rukunnya, perkara yang membatalkan dan sebagainya. Jadi bulan sekarang ini adalah bulan untuk kita mempertingkatkan kefahaman kita berkaitan dengan kefarduan puasa tersebut. Termasuklah daripada segi untuk meningkatkan kualiti pada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim.
Sebab itu selalu saya sebutkan di dalam kuliah tajwid, ya? Kuliah tajwid lah, ya? Kadang timbul persoalan kenapa perlu kita belajar ilmu tajwid. Ya? Ilmu tajwid ni fokus dia kepada dua perkara sahaja. Tujuan kita belajar ilmu tajwid ni fokus dia kepada dua perkara. Yang pertamanya untuk memelihara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim daripada berlaku kesalahan-kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata ini dia ada 4. Kalau berlaku kesalahan ini, maka dihukumkan haram dan berdosa waktu kita baca Quran. Yang pertamanya, jangan berlaku kesalahan pada baris. Waktu kita baca Quran, tengok elok-elok ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jangan sekali-kali berlaku perubahan pada baris. Kalau baris atas, baca baris atas. Baris bawah, baca baris bawah. Baris depan, baca baris depan. Jangan diubah. Kalau diubah, maka berdosa. Sekalipun pada perkataan yang sama. Contoh pada kalimah Allah, ada tempat kita jumpa Allah, ada tempat kita jumpa Allahi, ada tempat kita jumpa Allahu. Perubahan pada baris itu berubah pada keadaannya di dalam ayat tersebut. Jadi baris jangan diubah. Sebab itu kebaikan bila mana kita buat bacaan Al-Quran secara tadarus berkumpulan ini, bila mana ada kesalahan ataupun kesilapan pada bacaan kita, akan ditegur oleh kawan kita. Tapi kalau kita baca seorang diri, confirm tak ada salah. Sebab kita pun tak tahu salah ke mana. Sebab itu perlunya ada yang mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, itu penting. Bila kita buat kumpulan kecil, baca Al-Quran, bila mana berlaku kesalahan yang ketara tadi, mesti ditegur. Termasuklah kesalahan pada baris. Dia tak ada kompromi. Dalam bab baris ni tak ada kompromi. Kecuali kalau kita bicarakan dalam ilmu qiraatul ain. Ilmu qiraat, kalau bagi kita yang sekadar baca saja, baris tu kena jaga dulu. Ya. Dia tak ada kompromi. Kalau kawan kita ubah baris dia, wajib ditegur. Disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau dalam bab kesalahan tersebut tidak ditegur, maka yang ada dalam kumpulan tersebut juga berdosa. Sampai macam tu sekali. Baris yang ada pada ayat-ayat Al-Quran Karim jangan kita ubah. Jadi kita sebut tadi tu, satunya nak memelihara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, dan yang keduanya tujuannya ialah untuk kita memelihara bacaan di dalam solat kita, khususnya pada bacaan yang dinamakan sebagai rukun. Ya, rukun solat ni yang kita maklum lagi ada 13 semua sekali. Ya. Daripada 13 tu, 5 daripadanya dinamakan sebagai rukun qawli, rukun perkataan. Bila sebut rukun qawli, dia mesti ada nada suara, ada lafaz, mesti ada bunyi. Bila kita baca rukun-rukun qawli tersebut, perlu dijaga hukum hakam dia, termasuklah dalam bab baris tadi. Termasuk dalam bab baris tadi, jangan diubah. Rukun qawli ini semua dah maklum wasil. Yang pertamanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yakni takbir pada permulaan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Sebab tu saya sebut tadi, terkadang kita dalam bulan Ramadan dah menggandakan amal kita, yakni daripada segi solat sunatnya, termasuklah solat sunat tarawih. Kadang-kadang bila solat sunat tarawih, dia kata solat sunat buat macam biasa lah.
Sampaikan pada rukun pun tidak dilaksanakan. Kebanyakan ya, waktu takbiratul ihram senyap belaka. Padahal takbiratul ihram ni, sekalipun kita solat secara berjemaah, bila sebut rukun kita kena sebut juga. Allahu Akbar. Imam sebut, makmum pun wajib sebut, sebab dia rukun. Cuma jangan kuat daripada imam surah. Sekadar kita dengar Allahu Akbar, kena sebut. Kalau tak sebut, takbiratul ihram permulaan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat tadi, maka tidak dinamakan solat, sebaliknya nama senaman. Sebab apa nama senaman? Kita ikut imam sampai habis. Tapi kesannya berbeza. Yang sebut takbiratul ihram tadi dengan lafaznya, maka itu dinamakan solat. Yang sekadar sebut dalam hati, ini pun masalah. Dia tak dapat nak membezakan di antara rukun qalbi dengan rukun qalbi. Kalau sebut dalam hati, dia tak nama rukun qalbi, nama rukun qalbi. Tapi takbiratul ihram dia bukan rukun qalbi, dia rukun qalbi, kena sebut. Mesti ada suara Allahu Akbar, kena ada. Kadang tu dia keliru, dia tukar apa, rukun qalbi jadi rukun qalbi. Jadi takbiratul ihram permulaan salat itu adalah rukun qalbi, mesti disebut. Yang kebanyakan kita lihat bila salat sunat tarawih, sekadar angkat tangan saja. Tak kira buat 8 rakaat ke 20 rakaat ke. Kalau 8 rakaat, di sana akan ada 4 kali takbiratul ihram. 4 kali takbiratul ihram, yang rukun. Tapi kalau kita sekadar imam Allahu Akbar, kita mahu angkat tangan saja, mulut pun tak bergerak, maka imam nama salat, kita nama semangat. Dia bukan macam matematik, 13 tolak 1 baki banyak lagi, ada 12 lagi, tidak. 13 tolak 1 kosong. Jadi kena bedakan mana rukun, mana sunat dalam bacaan salat, ya? Jadi yang ini perlu dipertegaskan, sebab bila datang Ramadan nanti berulang perkara yang sama juga. Sebab dia kata solat sunat, dia tak kira solat fardu ke solat sunat ke, bila sebut rukun tetap yang sama, tidak ada beza. Ya. Yang kedua ni ialah bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga ni bacaan tahiyat akhir. Ya. Bacaan tahiyat akhir ni pun usahakan, kita jumpa ataupun guru kita, alim ulama kita, ustaz-ustaz kita, minta mereka dengar bacaan tahiyat akhir kita. Saya sebut tadi, bila sebut ianya rukun, bacaan rukun dalam solat, hukum hakam bacaan kita kena jaga. Barisnya kena jaga, panjang pendeknya kena jaga dengan baik. Contohnya, ya, bila bacaan tahiyat kita baca begini, ini diantaranya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lillah ke kalimah Allah tu kan dia ada alif. Lafzul jalal lillah, paling pendek 2 harakat, lillah. Ini tidak lillah. Jadi kita ubah dia punya daripada segi maksud, kena jaga dia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, panjang pula juga. Assalamu alayka, ka tu tak ada alif, kita panjang pula. Bila panjang, maksud ubah. Jadi itu di antara bacaan tahiyat akhir menjadi rukun dalam salat kita. Bila kita ubah tu, maka apa yang kita laksanakan tidak dinamakan salat, sebab dia rukun. Kalau yang sunat tu berlaku kesalahan sekalipun, tetap dinamakan salat, sebab bacaan sunat. Contoh kita baca doa iftitah, ya? Doa iftitah, ya? Doa iftitah itu sunat, ya? Tapi bila kita baca banyak salahnya. Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan, dia baca dah sambung lah, tapi sambung berbeza dengan berhenti-berhenti. Allahu Akbar ra tu ada balik tak, tapi dia baca Allahu Akbar kabira, nah baca sambung kabira wal, bila sambung kabiran
Roh terbalik dulu, contohnya begitu. Ya. Jadi banyak kesalahan berlaku di situ. Solat sah. Sebab itu bacaan sunat. Ya. Tapi pada dia berdosa. Pada dia. Ya. Tapi solat itu tak sah. Ya. Begitu juga dengan bacaan-bacaan yang lain. Ya. Termasuklah pada bacaan surah. Ya. Bacaan surah. Ya. Bacaan surah tentunya kita berlaku kesalahan padanya. Ya. Bukan suratul Fatihah tadi pun. Ini selepas baca suratul Fatihah kita baca surah ataupun baca ayat. Ya. Bila berlaku kesalahan pada bacaan surah ataupun ayat tadi, solat tetap sah, tapi tetap berdosa. Sebab kesalahan tadi, ubah balik dia itu tetap kesalahan, tapi solat tetap sah. Sebab itu bukan rukun. Yang rukun tadi, kalau salah maka menyebabkan rosak solat. Ya. Jadi bacaan tahiyat akhir ini minta, ya, minta kita perdengarkan bacaan kita. Sebab semua orang tak pernah nak kata baca tahiyat akhir ini secara kuat, tak ada. Imam pun tak baca kuat. Ya. Jadi perlu kita buat semakan semula. Sebab solat ini kita nak persembahkan pada Allah solat yang berkualiti. Ya. Yang keempatnya ialah selawat pada Nabi. Dalam rukun solat ini selawat pada Nabi. Ya. Selawat pada Nabi pun kalau kita tidak perhatikan dengan baik, ada juga berlaku kesalahan-kesalahan. Ya. Bila kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab terkadang ada yang sambung wa ala ali Muhammad, dia tambah pula ha. Ya. Di situ ali Muhammad. Ali Muhammad bermaksud keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu rukun. Sekurang-kurang mesti ada dua selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kadang-kadang kita sambil lewat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, macam Nabi Muhammad tu kawan kita, sebab kita balik. Itu kena jaga. Dia tak kira lagi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Macam kawan tak boleh bagi. Ibrahim itu kan adiyat Ibrahim. Walaupun sunat, bila kita dah baca, maka hukum hakam dia kena jaga. Panjang pendek kena jaga. Baris kena jaga. Ya. Yang hukum tadi sudah tentulah. Yang sunat tu, bila kita dah baca, hukum hakam dia tetap kena jaga juga. Ya. Walaupun saya sebut tadi, kita salah pada bacaan yang sunat, solat tetap dinamakan solat. Ya. Tapi maksud dia berubah. Na'udzubillah. Ya. Yang kelimanya ialah salam yang pertama. Ya. Salam yang pertama ni pun kebanyakannya seperti mana takbiratul ihram tadi. Ya. Macam takbiratul ihram juga. Imam dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bagi salam. Bagi yang tidak berhati-hati, dia sekadar tengok saja. Dia tengok kanan, dia tengok kiri. Orang dah sebut dah, rukun tauhid kena sebut. Dia tengok saja. Tuan-tuan tengok saja nama senaman leher. Nak angkat apa? Nak longgarkan urat leher itu saja. Sebab dia rukun. Bila rukun, tuan-tuan pun kena sebut. Imam sebut, makmum pun kena sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena sebut. Tengok tu sunat. Yang rukun kena sebut. Ya. Jadi dua tempat ni kebiasaannya pada takbiratul ihram, yang keduanya pada salam. Yang berlaku pada makmum kebiasaannya. Ya. Imam takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan. Dia angkat tangan dulu. Itu tak kira lagi 20 rakaat. 20 rakaat ada 10 kali takbiratul ihram. Tambah dengan salat sunat witir 3 rakaat, ada 2 lagi kali takbiratul ihram. Maknanya 12 kali takbiratul ihram. Kalau 8 dengan 3, di sana ada 6 kali takbiratul ihram. Tak sebut semua tu, maka tidak dinamakan salat, sebaliknya nama senaman. Itu kena jaga. Ya? Itu kena jagalah sebagai muhasabah kita bersama sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab tu bulan ni
ambil peluang untuk kita mempertingkatkan kefahaman kita berkaitan dengan ibadat-ibadat yang kita laksanakan, khususnya pada solat kita dan juga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ya. Jadi saya nak habiskan sikit lagi. Tadi baris tuan-tuan, baris kena jaga itu. Yang keduanya panjang pendek tuan-tuan. Panjang pendek ketika mana kita baca Al-Quran Karim ataupun bacaan rukun dalam solat khususnya, jangan diubah. Ya. Contohnya dalam tahiyat akhir ada bacaan syahadatain, dua kalimah syahadah, yang itu termasuk dalam rukun. Di sana ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sana ada kalimah anna. Terkadang bila mana kita tak ambil perhatian, ada yang baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia panjang. Itu yang saya maksudkan. Yang pendek jangan panjang, yang panjang jangan dihilangkan lagi. Tuan-tuan, ubah panjang pendek, ubah maksud. Yang saya khususkan tadi macam tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Itu maksud yang dikehendaki. Tapi kalau kita panjangkan na tu, maksud jadi lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, contohnya na'udzubillah, jangan buat begitu. Ini contoh, ya. Dan aku bersaksi bahawasanya kami. Siapa kami? Bila tambah panjang, maksud jadi lain. Ya, kena jaga itu. Ya. Ataupun contoh dalam bacaan surah la a'budu ma ta'budun. La tu ada alif. Kalau kita tak tahu nak panjang berapa harakat, paling kurang baca dua. Masih selamat. Jangan sampai hilang terus alif tu. Maknanya mat tak ada langsung. Contoh ni kita baca la a'budu ma ta'budun, na'udzubillah, itu contoh. Sepatutnya baca la a'budu ma ta'budun, dibaca begitu. Tapi kita baca la a'budu ma ta'budun, lam tu tak ada alif terus. Tak cukup panjang, itu dalam kategori kesalahan kecil. Solat masih boleh diteruskan, tak berdosa. Ya. La a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun, nescaya sudah tentu aku sembah apa yang kamu sembah. Maksud lain, ya, panjang pendek kena jaga. Ya. Kalau tak cukup panjang macam la tu, sepatutnya qiraat kita baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita tak boleh nak bezakan nak baca berapa harakat. Paling kurang baca 2 harakat. Masih dalam kategori selamat. Ya. Itu kena jaga, panjang pendek kena jaga. Yang tu pun tak ada kompromi. Kalau kawan kita baca salah, tolong tegur. Dan yang ditegur mesti berlapang dada. Jangan pula orang tu dah suruh ketegak, ikut suka ikut. Jangan. Ya, sebab itu kesalahan ketari. Ya, tak ada kompromi. Ya. Yang ketiganya kedudukan huruf. Kedudukan huruf ni tak lamun, tak malu. Kena tengok. Perkataan itu tak banyak dalam Quran, tapi diulang-ulang oleh Allah. Ya. Itu 3 kesalahan yang keempat ni ada khilaf ulama. Itu insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Cukup sekadar itu sebagai peringatan kita bersama, dalam erti kata sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. InsyaAllah sebelum akhirnya tuan-tuan, satu iklan iaitu berkaitan dengan dana untuk kita punya awning kita gerak. Ya. Tuan-tuan dah perhatikan kita dah buka dah, yang lama-lama itu dah buka semua. Dan kita masih lagi memerlukan dana wakaf, lebih kurang dalam 25k lagi, lebih kurang macam tu. Ya. Sebab sebelum ni kita maklumkan lebih kurang dalam 50k sahaja. Tapi bila mana kita terima sebuah harga, semuanya barang naik tempat, khususnya besi. Ya. Jadi dia punya kos tu sehingga 80k yang untuk kita pasang depan semua sekali. Ya, tempat wuduk kita dah buka dah. Ya, atap tu kita dah buka, jadi kita dah buka yang lain. Jadi kita letak tabung di tempat sana tuan-tuan, khusus untuk dana wakaf punggung tersebut, insyaAllah. Ya, itu pun sebahagian daripada saham kita di akhirat kelak. Jangan tunggu Ramadan tuan-tuan. Kadang kita ni bila ambil kelebihan Ramadan, mati kita tak tahu bila tuan-tuan. Ya, jadi gunakan nikmat isi yang berbaki ini untuk kita tersegera buat kebaikan. Jangan sanggup tunggu Ramadan nanti Ustaz, saya nak buat banyak sikit. Jangan.
sekarang pun Allah Ta'ala akan kira sebagai saham kita. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.